Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar teman-teman? Sebagaimana yang saya janjikan, hari ini adalah persidangan penting bagi UMNO Malaysia. Kita mengadakan perhimpunan. Semalam kita telah pun mendengar pelbagai perbahasan yang diutarakan oleh pergerakan pemuda, wanita dan juga puteri UMNO. Begitu jelas, begitu lantang mereka bersuara. Tapi hari ini adalah hari penting. Kerana inilah akan menentukan dasar sebenarnya Parti UMNO, ke arah mana kita nak pergi dalam landscape politik negara. Bersama-sama saya hari ini, saya bersama dengan tokoh wartawan hebat iaitu Datuk Tiger. Apa khabar Datuk Tiger? Khabar baik. Dan salam sejahtera dan salam bahagia kepada para penonton Amir Hijaz Fan yang semakin hari semakin mantap, dan kita ucapkan syabas kerana orang utama di belakang Amir Hijaz Fan ni ialah Datuk Seri Kamal Amir. Saya ingatkan dia. Okey, saudara, sebenarnya Datuk Tiger ini adalah guru saya dalam untuk mengadakan live dan sebagainya. Hari ini saya bersama dengan Datuk Tiger ataupun Datuk Ibrahim Yahya. Beliau adalah tokoh wartawan yang terlibat dalam dunia kewartawanan berpuluh tahun lamanya, pernah menjadi ketua pengarah RTM dan beliau adalah merupakan sebagai sisa akhbar kepada timbalan Perdana Menteri. Jika main-main kemudian bersama dengan saya adalah saudara Azizul. Saudara Azizul ini adalah anak muda ya. Tapi tak kesampaian kadang-kadang. Zul, yang saudara nanti-nantikan. Banyak saya dapat live daripada saudara. Saudara minta agar saya mengadakan satu wawancara ataupun perbualan bersama dengan saudara Syam Jalil. Saudara Syam Jalil adalah beliau adalah pegawai strategik waktu zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Seorang anak muda yang berkelulusan daripada Harvard University dan beliau kini adalah sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Dan di tangan beliau lah terletaknya segala penerangan dasar-dasar parti dan dasar-dasar Barisan Nasional dalam kita untuk menghadapi musim pilihan raya yang mendatang, di mana kita mengharapkan supaya setelah 3 penggal lamanya UMNO mengalami kehilangan kerusi, malah terus merosot dan merosot di negeri Selangor. Apa khabar saudara Syam Jalil? Baik, terima kasih Datuk. Ya. Saya jemput saya. Saya selalu tengok Datuk punya live setiap malam. Minat Datuk ramai. Saudara juga banyak juga. Saudara juga adalah ni antara viewers ataupun membuat layaran di alam maya ini, dan ramai di kalangan pelayar-pelayar memuji saudara mempunyai data-data yang begitu lengkap, khususnya apabila saudara mengulas tentang apa yang berlaku di Paguh. Dan selama ini mereka melihat bahawa Paguh itu konon-kononnya hebat, tapi sebenarnya tak hebat ke mana pun, ke laut dah tu. Sila saudara ni, apa khabar? Ini Datuk ni Boleh saya mulakan pertanyaan? Boleh ya. Bagi saya, hari ini ialah hari yang dinanti-nantikan oleh bukan saja ahli UMNO tetapi juga rakyat dan juga pihak lawan yang ingin tahu apakah yang ingin disampaikan oleh Presiden UMNO. So pada saya boleh menyebut beberapa perkara, tapi saya lebih suka mendengar pandangan daripada penganalisis politik supaya rakyat tahu apa sebenarnya yang mesej yang ingin disampaikan oleh Presiden dan agar mereka dapat menghadam dan menghayatinya. Saya rasa antara perkara yang disebut ialah pasal riset politik. So, riset politik itu yang banyak orang tak faham tu. Jadi saya nampak bahawa pada pagi tadi Presiden menjelaskan bahawa kalau dulu kita ada BN sebagai riset politik yang pertama, kali ini kita ada MN sebagai riset politik yang kedua. Apa pandangan saudara Syam? Saya tadi dengar tu dia punya hari ni kita cakap santai tu. Kita santai. Boleh minum boleh.
secara frank Ya. saya cakap tadi saya dengar dari awal sampai akhir ucapan Presiden. So Ya. saya lihat satu benda, saya lihat perkara utama ialah direction. So hari ini pemimpin pemimpin UMNO, dia bagi satu direction yang jelas. Ya. So kita tak tahu pilihan raya bila, tapi Datuk Zahid kata walaupun keputusan untuk buat pilihan raya Belum tahu lagi. kita, tapi kita kena bersedia. So saya tengok 3 mesej tadi jelas tu. Ya, ya. Sebelum ini kan, kalau ada orang bertanya bermacam-macam soalan, saya rasa banyak soalan itu telah terjawab Ya. hari ini. 3 perkara. Nombor 1, orang tanya kita sebelum ni, adakah kita nak pergi Solo ni? Ini yang tanya. persoalan tu. Persoalan, Ya. ada orang tanya. So hari ni Datuk Zahid tadi dia berani cakap straight aja. Pergi Solo. Kita akan pergi Bersendirian. Solo, kita akan pergi bersendirian. So itu tidak Jelas, boleh dipersoal lagi dah. Ya. So kalau ada mana-mana pemimpin daripada dalam atau luar parti yang masih nak bawa retorik mana-mana ke apa ke dan sebagainya, saya tak perlu sebut nama lah, kita pun tahu siapa itu maksudnya mereka itu Terjawab lah. terjawab dan apa yang mereka cakap selepas ini itu saya tak tahulah datang dari mana. Sebab hari ini di Perhimpunan Agung UMNO, pemimpin utama kita, Presiden kita dah cakap PRU 15 kita akan pergi Solo. Ya. Jelas. Menggunakan Barisan Nasional. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Solo tu bermaksud kita dengan komponen kita lah. Ya, betul. Kita ada MCA, kita ada MIC, kita ada PBRS. Ya, betul. Itu jelas. Ya. So tidak ada persoalan lagi. So Datuk Zahid dia dah cakap benda ni. Yang kedua? Ini menjadi dasar. So yang kedua, dia juga memberi kenyataan ataupun kepada kita pihak yang mungkin nak kerjasama dengan kita. Ya. Contohnya PAS. Tadi Tuan Guru Haji Hadi pun ada. ada dan Timbalan Presiden PAS pun ada. So apa Datuk Zahid cakap? Datuk Zahid tadi of course bila dengan PAS ni kita ada berkias sikit lah. Ya, ya. Berkias Tetamu sikit. kan? Tetamu. Tetamu. Kita orang Melayu ni kita Menghormati tetamu. menghormati tetamu. Ya. So kepada rakan kita PAS, of course kita nak kalau boleh pergi Muafakat Nasional. Sebab kita dah agree dulu Muafakat Nasional. Betul. Di PWTC kita pergi Muafakat Nasional. Sebelum tu saya ingat kita semua ni ada di Dataran Merdeka pergi ICET. Betul. 2-3 juta kita fight dengan PAS ni di ICET di Dataran Merdeka. Putih Yes. kata mereka. Ya. Sebelum puak-puak Bersatu PPBM ni masuk. So saya kata PPBM ni 2 kali dia mengacau kita punya perpaduan ummah ni. Nombor 1 PRU 14 dia yang mecahkan, menjatuhkan kerajaan Melayu Islam. Dulu kerajaan BN Nasional, Barisan Nasional diterajui oleh UMNO. UMNO ini memperjuangkan orang Melayu Islam. Pertama kali dia mecahkan, dia menjatuhkan kita bila dia bekerjasama dengan DAP dan PH pada ketika itu. Dan kali kedua bila kita dah cantik buat Muafakat Nasional, time tu dengan PAS, bila dia masuk dah jadi huru-hara balik Muafakat Nasional kali Kerana kedua. jawatan dan ganimah. Dengan ghanimah dan jawatan. Ya. So sebab itu saya tanya itu lagi masa kita buat ICET dengan PAS itu. Puak-puak ni kat mana? Dia tak ada di Dataran Merdeka so kali ni kita cakap. So kita kata of course dengan PAS ni saya pun dah kata itu. Kita tak boleh paksa. Dia pun tak boleh paksa kita terima bersatu. Kita pun tak boleh paksa dan tak mau paksa dia nak bekerjasama dengan sesiapa. So mana-mana parti politik nak bekerjasama dengan siapa, dia tak boleh paksa, kita pun tak boleh paksa. Betul. Datuk Zahid cakap apa tadi? Tapi yang paling penting jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas. Dalam- Jujur dan ikhlas. Pelayar saya bertanya dia tadi, dia Zali Amari apa dia kata. Dia kata yang paling penting sekarang ni, dia kata parti tak salah, dia kata. Yang salah pemimpin. Saya Sabah Malam cakap yang salah itu pemimpin. Macam mana saudara Syam? Okey. Bagi habis dulu Okey, yang ketiga. okey. Perkara yang ketiga. Ya, ya. Perkara tadi tu signal yang Datuk Zahid cakap ialah dia kata kalau kita nak berjaya 2 kaki kena satu tempat. Ya. So kalau 2 kaki, sebelah kaki tempat ni, sebelah kaki tempat ni, kita tak boleh lah koyak lah jadi. kita. So kita tak jadi. So saya rasa ini juga adalah satu secara lembut lah. Lembut kita bagi tahu kepada sesiapa yang ingin bersama dengan kita. So buatlah keputusan yang bijak. Ya, ya. Kalau nak bersama dengan kita, cakap betul nak bersama kita. Jangan dengan depan kita cakap lain, depan belakang kita cakap lain. So tak boleh macam itu. So Ya. kita pun rasa kita kena ada kejujuran dan keikhlasan. Nombor 3 adalah satu signal. Ini penting. Ini Datuk Zahid kata tadi, saya ingat dia kata
Kerajaan sekarang ni memang keadaan negara sekarang teruk. Sebab ekonomi teruk, orang tak ada kerja. Lepas tu dengan isu kalimah Allah itu, kita tak setuju. Kerajaan melambat-lambatkan rayuan itu hari. Isu lagi satu, isu undi 18 itu hari. Dan parlimen tidak dibuka dan sebagainya. So Datuk Zahid cakap tadi, saya ingat dia kata kita kena berbuat sesuatu. Kita tak boleh biar. Kalau kita nak biar sampai bulan Ogos ni darurat ada berapa bulan lagi, takkan kita nak tunggu dalam berapa bulan, 5-6 bulan ni negara dah hancur dah. Kalau ikut trend sekarang ni. Lepas itu saya dengar orang-orang dia nak lanjutkan lagi darurat. Takkan kita kena biar macam tu saja. So perkara 3 dikiaskan bahawa kita kena buat sesuatu. Dia ada sebut perkataan en bloc tadi. Saya rasa. So itu tapi diserahkan kepada perwakilan dalam dewan. Itu dua perkara tu. Usul. Pertama yang pasal putus hubungan putus dengan hubungan bersatu betul. pada PRU15. Yang kedua dia cakap pada pembelot dan pengkhianat. Mungkin saudara Azizul nak sambung mengenai pengkhianat dan pembelot. Itulah sebenarnya sekarang ni saya lihatlah orang macam sudah tahu daripada warga maya, netizen, bukan sahaja ahli parti, dia dah tahu bahawa dalam UMNO ni pun sudah ada kabilah-kabilah baru yang sebenarnya cuba mencuri cawangan, mencuri ahli-ahli bahagian supaya diorang ni sedang melakukan kerja-kerja hijack terhadap UMNO. Jadi saya tengok dalam komen-komen netizen, pelayar-pelayar maya ni, diorang pun kadang-kadang tahu. Contoh saya tengok situasi hari ni, bila ucapan Presiden, lepas tu Astro Awani pun ada juga menyiarkan komentar secara terus daripada Profesor Madya Dr. Kamarul, kalau tak silap saya. Saya buat profesor ni, saya ingat Datuk Azizul, saya kurang nak yakin. Sebab macam saya katakanlah, doktor gigi takkan nak cakap tentang masalah sakit kaki. So, dia orang bukan doktor politik. Cakap je profesor. Ini profesor kangkung ni banyak sangat dah sekarang ni. Betul, dia pun dah syek makan juga. Dia memodalkan jawatan sebagai profesor ni. Itu saya tak setuju. Dia orang ni dia orang ada pandangan. Tetapi selalunya bila dia orang bagi pandangan tu, kemungkinan bias hasil daripada penyelidikan dia sendiri. Jadi kalau dia selidik benda yang dia suka, mungkin dia akan dapat hasil apa yang dia suka. Itulah saya kata. Dalam hal ni yang saya nak sebut, kita perlu seimbang. Sepatutnya begitu. Jadi maksud dia, kalau kita terlampau bias ataupun memberi satu pandangan seolah-olah ni UMNO ni buruk sangat, orang akan lihat perspektif kita memegang jawatan sebagai profesor ataupun pensyarah itu dia jadi tanda tanya. Ke mana sebenarnya? Tapi yang saya nak utarakan tu, diorang ni dalam media sosial ni, dia dah nampak tadi ucapan Presiden kita deliver dengan baik. Diorang nak minta satu, apa keputusan menteri-menteri kita ni yang sedang berada dalam kabinet. Nombor 3 tadi tu. Itu nombor kedua, yang makhluk-makhluk perosak ni yang kita jenamakan dia tadi, apa hukuman dia? Sebab makhluk perosak tadi pun ada juga dalam perhimpunan dia tadi. Sekarang tak silap saya, Siswa Agung dah beritahu bahawa salah seorang tu dah kita gantung selama 6 tahun. Kan? Ada 2 lagi tu yang saya ingat teman-teman pelayar pun semua faham siapa mereka itu. Kan? Jadi cuma ada satu perkara yang mungkin saudara tak nampak. Saudara Hisham mungkin tak dengar. Apabila Datuk Seri Presiden menyatakan bahawa dia kata bahawa pilihan raya ini mungkin sampai ke 2023. Tetapi cuba dengar baik-baik tadi. Saya dengar alamak, saya kata bahawa Presiden dah mengatakan kita ada cara kita. Itu dah saya kata. Boleh mungkin boleh saya share benda ini. Itu yang signal Datuk Zahid bagi tahu tadi. Sekarang ni untuk mempercepatkan. Macam Azmin saya dengar dia kata pilihan raya lambat lagi. Tahun 2023. Lepas tu ada even kita punya pemimpin kita sendiri yang kata buat apa nak bersedia sekarang pilihan raya 2023. Tapi sebenarnya apa yang mereka mungkin tak nampak ialah mungkin mereka beranggapan bahawa kuasa untuk membubar parlimen masih di tangan Perdana Menteri. Tapi sebenarnya dalam tempoh darurat ini bukan fakta. Sebab dalam tempoh darurat, kuasa untuk membuat parlimen bukan 100% di tangan Perdana Menteri. Sebab dalam tempoh darurat, kuasa di tangan Yang di-Pertuan Agong. So kalau dalam keadaan biasa, memang Yang di-Pertuan Agong perlu terima nasihat daripada Perdana Menteri untuk membuat parlimen. Tapi bukan dalam tempoh darurat. Dalam tempoh darurat, Yang di-Pertuan Agong boleh
membubarkan parlimen tanpa nasihat daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi mempunyai alasan tertentu lah. Mempunyai alasan tertentu. So, apakah antara alasan yang mungkin? Sekarang ni kalau kata tu sekarang kalau kita nak pergi jumpa yang Tuan Agong, katakan kita nak bubar, Tuanku mungkin tanya kita balik, buat apa awak semua dalam kerajaan lagi kan? Dan Muhyiddin kata dia ada 112 ahli parlimen. Tapi katakan kita tarik en bloc, 42 ahli parlimen keluar. Tapi katakanlah bukan 42, walaupun maklumat separuh, 20 keluar. Bila 20 keluar, maka kerajaan Muhyiddin tentu dah tak ada majoriti. Tinggal 90 lebih saja. Kalau 40 keluar, kan dia tinggal 70 saja. Untung lah. Untung. So bila 70, ini adalah indikasi dan signal yang jelas. Dan tuanku pun akan lihat bahawa kerajaan Muhyiddin ini memang tak ada majoriti. So maka baginda boleh memilih untuk panggil semua ahli parlimen balik, atau kita boleh memohon untuk menghadap Sri Paduka Baginda. So bila kita mohon untuk menghadap, jika diperkenan, dan baginda pun boleh membuat dua keputusan tu, sama ada untuk membubar parlimen ataupun menukar kerajaan. Ini adalah dalam kuasa-kuasa baginda dalam darurat. Baginda boleh keluar ordinan tanpa nasihat Perdana Menteri. Boleh pada tempoh darurat. Sebab itu bila kita kata 2023 itu tak betul. Kalau kita tarik on block hari ini, esok semua menteri kita keluar, ahli parlimen kita keluar, maka kita boleh mohon untuk menghadap Sri Paduka Baginda untuk menukar kerajaan atau mengadakan pilihan. Persoalannya, UMNO sudah bersedia untuk keluar daripada kerajaan? Kalau tanya saya secara personal, saya rasa kita kena keluar. So, apakah perwakilan akan buat keputusan pada hari ini? Ya, itu yang kita serah. Itu yang tadi Presiden dia kata dia serah kepada perwakilan. Kalau ada usul sekejap lagi tu, kan kita tak tahu siapa nak bawa usul ni. Saya dah cadangkan bulan lepas saya kata saya nak cadangkan usul untuk penarikan on block ini dibawa ke Pimpinan Agong. So sebab tu Presiden tadi pun ada suggest dia serah balik kepada perwakilan di Pimpinan Agong. Kalau ada usul dan dibuat keputusan, kita keluar on block hari ni tu, maka siapa-siapa menteri yang tak nak keluar itu, maka mereka kena berhadapan dengan akar umbi kita. Akar umbi kita akan bersuara. Tapi persoalan saya, minta maaf kalau dulu kita sokong untuk pembentukan kerajaan Perikatan Nasional demi rakyat. So kali ini kita keluar, apa akan jadi kepada istilah demi rakyat itu? Betul. Bila kita keluar ni exactly kerana untuk kita untuk membetulkan keadaan demi rakyat. Demi rakyat. Sebab kita dah bagi peluang 12 bulan kerajaan PN ni ambil alih. Dulu kita nak pergi masa Datuk Zahid pun cakap tadi, kita pergi istana, kita nak bubar parlimen, tapi pada ketika itu tidak setuju sebab COVID. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Menjunjung kasih. Yes. Bagi 12 bulan dia cuba macam-macam, habis teruk. Keadaan COVID makin teruk, naik sampai 200-300 ribu. Dulu okey, lepas tu jadi tak okey. Dibuka sempadan pemerintah negeri, jadi lebih teruk lagi. Keadaan ekonomi makin buruk, pelabur makin lari dan sebagainya. So lepas itu dengan isu kalimah Allah ni, nasib baik kita desak untuk buat rayuan. Kalau tidak, ada lagi 3 pula krisis. Kita ada krisis ekonomi, krisis COVID dan krisis ketegangan agama. Kalau kita tak desak itu lagi, akan jadi satu lagi krisis. So, sebab itu tu, lagi lama kita tunggu, lagi teruk keadaan jadi. So sebab itu untuk kepentingan rakyat, kita kena desak perkara ini tu. Kita kena. Azizul, sebenarnya memang betul kalau kita tarik pun UMNO kalau tarik secara en bloc, kerajaan ni akan runtuh secara automatik. Sebab rakyat pun sebenarnya dah U-turn. Dulu dalam PRU 14 tu, rakyat memang secara en bloc macam reluctant lah dengan kerajaan PN. Tapi bila macam Presiden cakap tadi, manifesto tak ditunaikan, jadi ke laut semua. Lepas tu kerajaan PN pula mula-mula dulu semua orang mengharap kan Tok Abah. Mula-mula lah. Tapi bila dah lama ni tengok banyak janji-janji yang tak ditunaikan. Repetition of the kerajaan Pakatan Harapan dulu lah. Abah lebih menjaga survival politik dia berbanding survival rakyat. Ini satu masalah lah. Jadi kalau en bloc pemimpin-pemimpin UMNO masuk kluster menteri ni tarik, sebenarnya kita juga ikut daripada angin rakyat ni tadi yang sebenarnya dah berubah. Kalau kita tengok dalam media sosial yang saya nampak lah, semua dah macam, bayangkan waktu Abah dalam lawatan rasmi official visit ke Indonesia. Netizen Malaysia balon berjuta. Jadi benda ni lah yang sebenarnya.
Santai, terus. Contoh tu Ya. apa kita perlu buat, kenapa kita perlu tarik diri sekarang dan pergi pada pembubaran ataupun penukaran kerajaan. Okey, contoh yang low hanging fruit yang kita perlu critical buat sekarang. Nombor satu, kita akan fight kalimah Allah ini. Kan? Kajian kita tahu kajian PN ini berdolak dalih. Kita pressure barulah dia buat rayuan. Mula-mula tu dia tak file pun untuk buat rayuan. Betul. Lepas kita bisa sebab ada kemungkinan sebab dia nak jaga hati MP-MP yang lompat parti tu. Dia nak jaga hati sebab ada MP-MP yang Kristian yang lompat parti. Dia takut benda tu. So kita berdasarkan prinsip. So itu kita akan buat dulu. Fight untuk kalimah Allah ini. Nombor dua yang kita akan buat tu, yang kita perlu buat ialah undi 18 ini. Ya. Kita tahu kajian PN ni tak nak buat undi 18. Dia tak nak bagi orang undi padahal dia dulu yang cadangkan benda itu. Sekarang berdolak dalih. So semalam Tan Sri Muhyiddin salahkan SPR pula. Padahal dia yang lantik pengurusi SPR itu. Ya. Kan? Dia kata tak boleh kerana masalah teknikal tu. Saya dulu dalam PMO Ya. kan, kita bekerjasama dengan SPR. Saya kenal pengurusi SPR ni, kawan saya Datuk Gandhi tu. Ya, ya. Saya kenal dulu masa kita buat SPR ni, masa persempadanan semula. Kita buat dia punya pembicaraan dia punya tu, bukan roadmap. Dia punya dia bicara hearing dia tu. Ya. Hearing tu tamat cuma 2-3 bulan sebelum PRU. Ya. Sempat lagi untuk kita buat. Sebab lagi complicated untuk kita buat persempadanan semula ini. Ini kalau pendaftaran automatik. Ibu cuma melibatkan jabatan pendaftaran dengan SPR. Ia sebenarnya adalah lebih mudah daripada buat persempadanan semula dulu. Kenapa tidak boleh dibuat? Kau alasan lah ya. Yes. Kalau tak boleh buat, kan bagi baik kita dalam SPR tengok macam mana kita buat. So kita boleh buat. So kalau ditukar kali ini kita akan buat. Ataupun kita akan buat kalau dia tak mau juga, kali ini kita kena desak mereka sekurang-kurangnya bagi kebenaran untuk orang yang berumur 18 tahun untuk mendaftar. Kalau tak dapat automatik sekalipun. Dan saya persoal mereka itu lagi. Daripada 8 juta pengundi-pengundi muda yang baru secara automatik ini, 5 juta pengundi muda Melayu. So sebab itu saya persoal Tan Sri Rais Yatim dengan PPBM. Saya kata, awak kata nak memperjuangkan orang Melayu dan Islam, macam mana awak tak bagi 5 juta orang Melayu ni untuk mengundi? Betul. So itu yang kita buat. So sebab itu kali ni kalau kita keluar en bloc, dua perkara ini kita akan buat dulu. Tok Kamal. Ya. Kita dah pergi jauh sikit lah tadi. Ya. Sepatutnya kita tumpuan kepada ucapan Ucapan Presiden. Presiden. Jadi saya nak tanya Tok Kamal sendiri. Ya. Sebab selalu Tok Kamal tanya orang. Kali ni saya nak tanya. Tanya dia pula. Antara perkara yang Presiden sebut ialah pasal muslihat. Dan dia sebut once bitten twice shy. Ya. Maksud dia kalau kita dah kena tu nak pula dua kali, memang kita akan berwaspada. So apa pandangan Tok Kamal pasal macam muslihat ni? Apa yang mereka buat tu, apakah sebabnya? Adakah nak menghancurkan UMNO ke atau satu strategi politik ke? Kan? Jadi mungkin Tok Kamal boleh jawab. Saya sebenarnya berkali-kali saya katakan kehadiran Parti PBB Bersatu ni dari awal lagi dia tidak lain tak bukan adalah untuk menjahanamkan UMNO. Sebab itu saya tidak bersetuju apabila UMNO dalam Muafakat Nasional mengundang mereka berada dalam Muafakat Nasional. Kita mengundang seekor ular berbisa untuk masuk dalam kelambu kita. Berkali-kali saya tekankan. Dan hari ini pun terbukti. Mereka bermuslihat itu dan ini. Saya nak merespon pada Dato' Tiger bercakap tadi tentang rakyat. Sebenarnya memang kita nak perlari cepat kerana rakyat dah tak tahan apabila Parlimen tak boleh bersidang. Apabila Parlimen tidak boleh bersidang, bila masanya kita nak bincangkan masalah rakyat? Tujuan Parlimen itu tiap-tiap ahli Parlimen yang dilantik oleh rakyat, yang dipilih oleh rakyat, mereka harus menyuarakan masalah rakyat. Masalah kehidupan, masalah keselamatan, masalah sosial dan segala-galanya. Hanya tempatnya adalah di Parlimen. Tapi bila Parlimen itu, sebagaimana kata ini Yang Berhormat Dato' Azalina, Parlimen itu telah dimandulkan. Ini satu pemperkosaan. Mereka bukan hanya mencabut, mereka memperkosa kesucian Parlimen itu atas dasar demokrasi. Dan apabila Parlimen itu tergantung, Datuk, kita tak boleh ampunkan mereka ini yang memperkosa Parlimen.
Saya minta maaf lah dalam soal begini. Saya habis apa ini. Emosional sikit lah. Emosional. Saya memang emosional apabila saya melihat ada tangan-tangan. Passionate tu. Betul lah. Saya kadang-kadang betul lah. Saya Passionate. bila saudara Syam ni dia memang dia cara dia orang lembut Ya, kan. betul. Maklum saja lah. Lembut tapi tegas. Ya. betul. Kita Jadi saya nak menjawab dan respon tadi tu getinya bila dia tak boleh buat dengan parlimen bersidang, so adakan pilihan raya. Betul. That is the only thing. Itu yang rakyat nak sekarang. Sebab itu rakyat juga sekarang ni tu mereka nak hadir kali ini dalam pilihan raya umum kali ini. Mereka bukan hadir secara untuk mengundi saja. Mereka hadir bersama dendam. Dendam yang dalam sekarang rakyat dah ditipu. Ya macam mana dia ni kita cakap pasal siap tadi. Bila kita akan desak juga tadi kalimat Allah undi 18 dan pembukaan parlimen. Ya. Sebab sekarang mereka tak buka parlimen, kita tak boleh nak semak imbang. Ya. Banyak benda yang tak betul berlaku. Banyak benda masalah-masalah sekarang. Kita tak boleh nak tanya mereka. Lepas tu ada dakwaan itu lagi dakwaan contoh dulu dia orang ni yang panggil kita penyamun dan sebagainya, kata UMNO rasuah dan apa. Alih-alih kita dengar ada dakwaan kata 1.16 bilion kontrak di award kepada menantu Perdana Menteri masa tempoh darurat. Kenapa kita tak boleh tanya benda ini dalam parlimen? So kita kena tanya benda ini dalam parlimen. Apa-apa yang dibuat ini, so kita kena ada semak imbang. Lepas tu kita pergi parlimen. Parlimen ni wakil rakyat. Sekarang ni dah berapa bulan wakil-wakil rakyat yang gaji kita bayar daripada kita punya duit cukai ni berpuluh-puluh ribu sebulan, tak boleh pergi bersidang, tak boleh menyuarakan pandangan kita. Itu tak betul tu. So sebab itu kita perlu yang mendesak mereka untuk buka parlimen ini dulu. Azizul, mungkin nak tambah? Saya tadi baru tahu bahawa Perdana Menteri yang saya faham lah hanya boleh dijatuhkan melalui keputusan parlimen, maksudnya undian dalam Dewan Rakyat. Tapi bila hadirnya satu proklamasi darurat yang ada satu tempoh ni, rupanya yang di-Pertuan Agong boleh membuat keputusan. Boleh dalam darurat. Jadi saya rasa itu ada satu jalan keluar kita daripada cengkaman darurat sekarang. Sebab darurat ni sebenarnya bukan digunakan untuk menjamin kemandirian kerajaan sekarang ni. Bukan. Tapi saya tengok dia digunakan juga akta hasutan. Ada berapa orang dah tak boleh bercakap dalam darurat ni. Pun sama juga dalam darurat ni. Jadi yang kena saman tu Dr. Fuad Zakasi 10 juta. 10 juta. Jadi sebenarnya dalam keadaan darurat, kita kata darurat COVID. Tapi sebenarnya COVID pun kalau orang selamat daripada COVID tak semestinya selamat daripada ekonomi. Sebab banyak yang tutup. Lepas tu bila undang-undang ni menekan digunakan darurat untuk tak boleh, betul. Tak kenalah saya rasa. Saya semalam saya dah bercakap dah tu. Kadang-kadang ini mockery and the joke of the town lah. The government hari ni joke lah tu. Sebabnya menteri yang mengumumkan tentang compound 10,000 ke 1 juta ke adalah menteri datang dari UMNO. Kemudian pemuda UMNO pula mengujudkan barisan peguam nak membela siapa yang kena compound ni. Ini joke lah. Sebab itu saya kata it's high time for our minister to withdraw. Malu, silakan. Itu saya mungkin bukan nak betulkan. Yang Menteri UMNO tu dia hanya mengumumkan. It doesn't matter. Keputusan dibuat oleh MKN. Betul. Sebab itu saya cakap tu. Saya pernah cakap sebelum ni. Dan tadi pun Datuk Zahid cakap. Semalam Timbalan Presiden cakap. Dia kata UMNO kena jadi induk. Sebab dominan. Dalam kerajaan ni yang menentukan dasar sebenarnya, kita ni semua menjurus kepada satu orang, iaitu Perdana Menteri. 34 bulan ni, 22 bulan dengan PH, 12 bulan bersama PN. Sebenarnya Perdana Menteri dia PPBM. So walaupun kita parti paling besar, ahli parlimen paling ramai, tapi kalau Perdana Menterinya PPBM, dasar itu dia tentukan. Contohnya saya nak sambut Datuk cakap tu betul. Dalam MKN ada 8 orang ahli. 5 ahli politik, 3 penjawat awam dekat situ. Penjawat awam ada Datuk Nur Hisham, satu seorang lagi IGP, dan seorang lagi siapa? PAT. PAT. Tapi 5 orang ahli politik. Perdana Menteri, Azmin, Hamzah Zainuddin, Saifuddin Abdullah. Dengan seorang je kita punya wakil, Datuk Seri Ismail Sabri. So siapa yang menentukan dasar? Dekat situ 4 orang PPBM ada dalam tu. Salah juga you kata keputusan dibuat oleh UMNO. So, itu bukan, saya tak kata keputusan itu Datuk dia buat oleh UMNO. Saya mengatakan bahawa sebab itu saya bersetuju dengan saranan Datuk Seri Presiden tadi. Dia kata kita kena berhenti dah. Sebab
apa-apa keputusan kabinet seolah-olah Menteri UMNO ini dilihat tak bermaya. Kita terpaksa ikut. Kita kena ikut. Ini repetition of the zaman satu ketika dulu. Satu ketika dulu sebelum hadirnya Datuk Seri Abdul Rahman Badawi, Tun Abdul Rahman Badawi dan Dr. Sri Najib, itu zaman I'm the law. The Prime Minister of Malaysia at that time, Tun Dr. Mahathir. So when he become the next Prime Minister, kali kedua, he is the law. He overrule everything. Sedangkan dia 13 kursi aja dia ada. So jadi akhirnya orang melihat bahawa ini PKR hanyut walaupun timbalan Perdana Menteri itu Datuk Wan Azizah. Dan hari ini benda yang sama itu repeat. Apabila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, so whatever he said, dan menteri-menteri kita ni menikus. Apa salahnya kalau dalam mesyuarat kabinet kita ramai begini, Tok Sri, Tan Sri, saya nak bagi tahu ini kena UMNO. So kalau you tak nak ikut, kami akan keluar. Saya ingat ini boleh laksana. Okey, saya suka nak mengambil perkataan menteri-menteri itu harus Menyuarakan suara UMNO. Dan ini mungkin kalau kita dengar apa yang Presiden sebut, dia mendegur bahawa mereka perlu melaporkan perkara itu kepada parti. Betul. So, mungkin Saudara Syam boleh betul, ulas. betul tu. Nombor satu, ada seorang atau dua orang menteri kita. Ini yang semalam Presiden tegur. Bila ada soal politik yang mana parti boleh bagi feedback, dia tak refer pada kita, dia refer kepada presiden parti lain. Ini yang tak betul. So tak betul. So patut refer pada kita lah. Nombor satu. Dulu kita bawa ini. Lepas tu daripada segi demokrasi, sekarang ini tak ada keseimbangan dasar. Sebab orang yang tak ada akar umbi jadi Perdana Menteri. So bila dia tak ada akar umbi, dia tak kisah pasal nak dengar apa feedback atau maklum balas daripada akar umbi. So macam kita dulu Perdana Menteri, kita ada akar umbi ramai. So keputusan itu perlu dibuat oleh Perdana Menteri yang ada akar umbi. So dia terpaksa balance apa yang akar umbi dengan rakyat nak. Tapi kalau kita ada seorang Perdana Menteri yang tak ada akar umbi, dia pun tak kisah, dia cuma kena jaga berapa orang ahli parlimen saja. So sebab itu hasrat rakyat itu dia buat tak tahu je sampai sekarang. Sebab itu kita tengok ada masalah yang masalah isu-isu ini semua I compound itu. 10,000 dia bagi. Dia dulu kita nak suruh dia bagi I sinar 10,000, sikit punya susah. Betul. Bila dapat I sinar 10,000 jadi I saman pula kena bayar 10,000. Itu jadi pada kita sekarang ni. Sebab dia tak dengar tu. Tapi bila menteri-menteri buat salah SOP, 2 kali buat salah SOP sampai hari ni tidak bayar compound atau tidak didakwa. So itu apa cerita? Ini yang rakyat marah. So tapi kalau UMNO di atas macam dulu dulu kita ada akar umbi terbesar, ahli parlimen paling ramai. So kita sentiasa terpaksa mendengar denyut nadi akar umbi ni Dan kita menyantuni perasaan rakyat. So keputusan itu tu reflect apa majoriti nak. Sebab itu saya kata dah lama, saya kata parti yang paling kecil tak boleh jadi Perdana Menteri sebab keputusan semua pergi pada Perdana Menteri. Sebab apa? Dia tak ada akar umbi, dia tak dengar, so dia tak kisah. So sebab itu perkara ini perlu dibetulkan. Okey, antara perkara yang Presiden sebut dalam ucapan tu ialah dominan dan relevan. UMNO mesti jadi dominan dan relevan. Beliau juga menjelas dominan bukan maksudnya angkuh. Betul. Kan? So mungkin Saudara Azizah boleh mengulas Saya suka tadi saudara Syam Jalil cakap UMNO kena jadi induk. Maksudnya dia induk ni macam ibu ayam lah. Dia ada anak-anak ayam dia, ada keluarga dia. Maksudnya dia ni jadi ketua, mesti memimpin bukan dipimpin, memerintah bukan diperintah. Itu memang tradisi UMNO. Jadi sekarang ni UMNO ni setengah ni ada satu kluster menteri pula. Yang diorang ni yang jadi lembur cucuk hidung. Sebab dia walak kepada presiden parti lain. Apa benda isu polisi kerajaan diorang tak report pun kepada Presiden UMNO. Sedangkan ada sebahagian nama tu Presiden UMNO sendiri yang cadangkan untuk jadi menteri. Tapi bila dah lepas jadi menteri, berubah. Sebab semua ni kerana jawatan lah. Jadi hari ni adalah D-Day dia. D-Day bahawa Presiden dah huntah serah kepada perwakilan untuk menentukan macam mana tarik atau tak. Setiap badan perhubungan negeri saya rasa hari ni dah patut menyuarakan keputusan untuk tarik. Dan ada setengah menteri dah umum dia akan ikut polisi parti, misalnya KJ. Kalau misalnya UMNO tarik, dia akan tarik lah. Tapi ada menteri juga yang sekarang ni 50-50. Sama ada dia nak masuk ikut sana ataupun
Tak. Nak kekal. Tapi cuma saya nak minta kepastian ni. Saya bila Azizul sebut menteri dicucuk hidung ni, saya tak berapa setuju. Ya. Sebab saya sebagai wartawan, selalunya saya nak tahu apa sebab perkataan tu terkeluar. Benar ke menteri kita dicucuk hidung sampai ada juga tuduhan yang kata presiden saya bukan Zahid, presiden saya adalah orang tertentu. So saya tak faham apakah benda tu benar-benar berlaku ataupun hanya cakap-cakap saja. Sebenarnya tu saya pun tak faham kenapa ada pemimpin UMNO yang nak bagi orang daripada parti luar jadi Perdana Menteri. Saya tak faham itu. Sebab dia menentukan berapa banyak you akan dapat. Itulah sebab tu itu atas kepentingan diri sendiri, bukan perjuangan parti pada saya. Sebab tu kalau kita tengok ramai orang nak gunakan kita, nak tunggang UMNO ni untuk dia jadi Perdana Menteri. Dia daripada parti lain. Daripada inilah dulu saya sebut Anwar Ibrahim kan, kata dia kata dia nak bekerjasama dengan kita. Tapi saya kata okey, tapi awak tak boleh jadi PM. Saya kata nak bekerjasama boleh, kita terima. Dan seorang lain Muhyiddin pun buat macam tu pada kita. Dan masa langkah Sheraton, Mahathir pun buat macam itu. So dia orang kecil. Tapi dia nak menggunakan kita, tunggang kita untuk jadi Perdana Menteri. Kalau itu tak boleh, sebab kalau dia jadi Perdana Menteri, kita tak boleh menentukan dasar. Dasar ini, politik ni always drive dasar. Dasar ini always benda yang memberi kesan pada rakyat. Kalau kita bukan Perdana Menteri, kita tak boleh menentukan dasar. Dia menentukan dasar. Itu jadi haru biru masa 22 bulan pemerintahan PH itu. Tak boleh. So kalau kita paling besar, ada paling ramai, sebenarnya kita tak boleh bagi free orang lain jadi PM nak nunggang kita. Itu tidak boleh. Itu yang Datuk Tiger, Saudara Azizul, Saudara Isyam, berkali-kali saya nyatakan, amalan mereka adalah amalan politik songsang. Kesongsangan dalam sistem demokrasi. Bila the minority rule the majority. Asas itu dah rosak. Kan? Jadi kalau awal-awal dah rosak, dah sampai kata dia rosak. Dan masalah saya put the blame to the menteri-menteri daripada UMNO. Mereka langsung tidak memikirkan bahawa hadir mereka sebagai, kalau mereka bukan ahli parlimen, dia tak akan dilantik sebagai menteri. Dan mereka menjadi ahli parlimen itu adalah hasil daripada titik peluh warga UMNO, ahli UMNO, peringkat akar umbi, rakyat keseluruhannya begitu yakin pada UMNO ni dan menghantar mereka ke parlimen sebagai ahli parlimen. Betul. Dan mereka dilantik sebagai menteri. Bila zaman menteri ni, mereka memimpikan what do I get? Memikirkan poket mereka, memikirkan soal tambuluk mereka, memikirkan soal kesenangan mereka. Lain tak ada, soal rakyat put aside. They are not selfish lah. Bagi saya real selfish. Sorry lah ni saudara Syam. Saya sometimes kerana saya bukanlah benci tapi saya kecewa sangat-sangat. Biar kita menegur. Saya lebih rela kita menegur ahli-ahli parlimen daripada parti kita. Supaya presiden tidak akan membuat lagi kesilapan masa akan datang dalam melantik mereka ini untuk dijadikan calon akan datang. Pertama, pastikan mereka tidak orang-orang yang ada calon-calon yang ada katak lompat. Supaya mereka tak akan melompat. Yang kedua, mereka benar-benar jelas jiwanya, jiwa UMNO, jiwa rakyat. Tapi saya nak betulkan sikit. Sila. Bila saudara Datuk Kamal sebut pasal menteri ini dilantik oleh presiden, saya tak berapa setuju. Dia bukan menteri dilantik oleh presiden, dilantik oleh Perdana Menteri. Betul. Absolute power by Perdana Menteri. Tapi masalahnya bila kita bagi nama tu, presiden tak menentukan mereka jadi menteri. Yang menentukan ialah Perdana Menteri. Betul. So dalam hal ni, siapa yang silap? Yang silapnya Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang diri dia. Memikirkan sokongan dia. To survive. Dia bukan fikirkan soalan. Parti kita mengukur. Saya dapat tahu dapatan saya lah. Dapatan saya ada sekali dua saya berbual dengan Presiden UMNO, Saudara Syam. So Presiden UMNO menghantarkan banyak nama. Yang dipakai 1-2 nama saja. Yang lain tu semua memang Presiden UMNO menghormati dan mematuhi apabila seorang Perdana Menteri perlantikan seorang menteri mengikut perlembagaan. It is up to the Prime Minister to choose the name and sembah pada Agong. Agong melantik mereka ini. Tetapi sebab itu hari ini mereka seolah-olah tidak menghormati Presiden. Sedangkan mereka datang daripada parti. Hormatilah Presiden. Why? Because Presiden kita tidak ada cane and carrot. Sebab Perdana Menteri Presiden kita ini tidak ada benda yang boleh di-offer pada diorang. Kerana itu mereka tinggalkan, bukan mereka, bagi saya mereka meninggalkan Presiden. It's not only the President. Mereka meninggalkan parti. Mereka melakukan khianat dalam perjuangan. Nah, saudara Syam, can you comment about it? Betul. Saya ingat dalam
tahun lepas atau 2 tahun lepas. Masa tu saya ada meeting dengan Datuk Sri Datuk Mahathir. Sebelum PRK Tanjung Piai. Ya. Tu. So time tu saya pernah cakap dengan Datuk Sri Zahid, kata Datuk Sri, saya sebenarnya IPTU. Sebab honestly saya kata, sebab you are the first UMNO presiden dalam sejarah yang bukan tak ada Perdana Menteri. Ya. Yes. Itu adalah satu cabaran tau. Kalau dulu siapa-siapa jadi Perdana Menteri, orang semua ikut tu. Ya, Sebab Perdana ya, Menteri ya. mempunyai kuasa yang besar ni, boleh bagi, boleh punish orang apa benda semua. So susah Betul. untuk orang tak ikut cakap. Sekarang ni sebagai Presiden UMNO, dalam keadaan sekarang dengan akaun kita dibeku, tidak ada kuasa sebagai Menteri, sukar. Sekarang ni ketua cawangan pun boleh maki presiden tau. Betul. Yes. Yes. So sebab itu, so dalam keadaan ini adalah satu cabaran kepada presiden. So sebab itu saya dah cakap kepada dia. Dia pun tahu, dia pun tahu perkara ini. Dan kita lihat dalam masa sekarang, apa yang kita perlu buat. So kalau kita dalam cabaran itu, kita takkan nak duduk aja, tak boleh. So kita fight. So sebab itu saya tengok macam Datuk Zahid, even bosku, dia fighter. Dan saya nak sentuh sikit tu. Ada biasa kalau kita buat live ke apa di bawah, dan orang PH, orang PN ni selalu attack kita dengan satu perkataan, dia kata kluster mahkamah. So yang ni saya nak sentuh sikit. Jacob yang mengatakan kluster mahkamah tu. Dia kata kluster mahkamah. Oh, even ada kita punya pemimpin yang tak setuju dengan kita. Kan, yang nak jatuhkan presiden, for example. Yang attack presiden, dia asyik panggil kita kluster mahkamah. Saya nak cakap sikit. Semalam itu saya tengok Setiausaha Agung kita, Datuk Ahmad Maslan, dia interview di Asrawani, terbaik interview dia. Kalau siapa belum tengok interview tu. So dia explain benda ni. Dia kata sebenarnya benda ini kita nampak ini adalah trade Dr. Mahathir dulu. Dia punya trade apa? Dia kata selective persecution. So apa-apa musuh politik dia pilih dan dia itu. Sebab itu sekarang ni yang kena dakwanya semua pemimpin-pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO. So itu yang Datuk Zahid kena, Datuk Najib kena, Ahmad Maslan kena, Syarif Samad kena. Yang ada kes berkaitan dengan dana dukungan MDB daripada yang telah lompat, Datuk Seri Mustafa Muhammad dengan Mas Amiyati. Tak dapat. Kenapa tidak didakwa? Dan ada satu yang berkenaan dengan Menteri Kanan yang ada video salah laku seksual yang kabur tu. Sampai sekarang tidak didakwa. Dan saya rasa perkara ini itu pasal mereka ini yang lagi teruk ialah kluster lari daripada mahkamah ini. Dia kata kita kluster mahkamah. At least kita pergi nak membersihkan diri kita. Saya pun juga kena sama, saya pun pergi turun naik mahkamah. Sebab syarikat bekalan air telah saman saya pasal saya tulis satu artikel. Kan? Tapi saya tetap lawan. So kalau nak kira, saya pun kluster mahkamah. tapi cuma saya nak tanya satu perkara yang mungkin akan menjadi satu trend. Macam umpamanya apabila Tun Dr. Mahathir memulakan gerakan membicarakan bekas Perdana Menteri kan. So katakan selepas ini UMNO mengambil alih jadi kerajaan. So akan berlaku pula pendakwaan politik terhadap pemimpin yang sebelum ni. Lepas tu maknanya benda ni akan berterusan, balas membalas apa yang berlaku di India umpamanya. Perdana Menteri. So benda ni pada saya sepanjang saya hidup lah, belumlah tua sangat. Tapi saya melihat bahawa sebelum ni trend ni tidak ada. Tapi seolah-olah macam kita tidak mempersal-pasal mahkamah, tapi bila membawa ke semua tu masuk bawa ke mahkamah, besok bila siapa jadi kerajaan, dia dakwa pula orang lain tu. Yalah, tu silap bulan kalau kita tukar kerajaan, Muhyiddin Azmin dengan Mahathir akan jadi kluster mahkamah. Itulah soalan saya. Dia tidak akan berhenti kat situ. Maksud dia sekarang ni diorang sengaja kenakan pendakwaan terpilih ni sebab bermotif. Mereka nak terus membeli UMNO, mana ahli-ahli parlimen yang boleh dibeli. Sebab tu kadang-kadang saya pun simpati. Betul saya cakap, saya setuju dengan saudara Syam tadi cakap, presiden kali ni tak ada apa-apa, bukan Perdana Menteri. Sedangkan ahli-ahli parlimen UMNO ada yang jadi menteri. Kadang-kadang ada juga orang yang memandang Ghanimah ni lebih respect kepada menteri sebab boleh bagi projek, boleh bagi apa benda sebab dia jaga satu kementerian. Dan daripada kluster menteri ni pula, rupanya diorang ni jadi pak sanggup daripada pengupah daripada parti luar untuk diorang ni hijack dan jatuhkan pula presiden. Ini gerakan yang saya rasa mungkin akan berlaku sekiranya
majlis tertinggi ataupun badan urustia pengurusan UMNO tak kawal. Kerana gerakan-gerakan menteri ni pun sebenarnya dia dikawal juga oleh luar untuk memusnahkan UMNO. Sebab dia orang nak letak calon yang favor pada dia untuk memimpin UMNO. Saya okey, benda tu bagi saya is secondary. Sebab apabila kalau parti kita mengentah, kalau presiden, daripada zaman dulu lagi, sukarlah orang nak challenge the presiden, kan? Kalau presiden Perdana Menteri. Saya nak merespon pada Dato' Tiger punya persoalan tadi. Bahawa bagi saya berkali-kali saya katakan, no one is above the law. No one is above the law. Okey? Dan benda ini tak berlaku zaman Tengku Abdul Rahman. Kita kena refer balik. Benda ini tidak berlaku daripada zaman Tun Razak. Bermula ada sedikit lah, tetapi diperkukuhkan zaman Husin On. Husin On menyumbat Ketua Pergerakan Pemuda UMNO ke dalam penjara. Ini kena ingat. Sebab itu, Dato' Arun, saya ingat benda ni. Sebab benda ni perlu diwawarkan. Dan kalau benda begitu besok, kalau Syamuddin pula jadi presidennya, dia pula Perdana Menteri nanti, dia sumbatlah siapa yang patutnya. Sebab bagi saya, pokok kelapa dia akan keluar buah kelapa, dia tak akan keluar buah rambutan. I'm stick to that. Sebab saya tengok, contoh, sebagai contoh. Allahyarham bapa ini Syamuddin. Dia jadi ketua pemuda. Dia keluar dari parti. He is the first ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tapi bila bapa dia tubuhkan parti negara, dia keluar. Nasib baiklah Biras dia tu jadi presiden UMNO, tarik dia balik. Ini bagi saya ada urutan begitu. Dan bila kita berhadapan dengan permasalah, jangan lupa antara Datuk Isyamuddin waktu itu belum naik presiden UMNO. Okey? Dan Datuk Najib sebagai presiden waktu itu. Bila Datuk Najib dan dia tinggalkan Datuk Najib begitu saja. So bagi saya ini ada urutan-urutan begini. That's why saya selalu kata dalam politik, trust nobody, suspect everybody. Bagaimana saudara? Saya ingat malam ni saya akan mengulas lagi apa yang berlaku, apa yang disimpan oleh yang dibahaskan oleh perwakilan-perwakilan, ketua-ketua perhubungan. So saya memberi peluang kepada saudara Syam untuk saya ingat bagi pada Tiger dululah apa dia nak menyatakan sebelum kita ni ending ya. Terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk menjadi co-moderator. Ya. Panel jugalah tu. Panel juga. Saya belum bagi pandangan tu. Kalau saya bagi pandangan lain tu. Tapi apapun saya rasa bahawa seolah-olah ucapan presiden pagi ni dia macam memberi semboyan kot. Semboyan supaya semua ahli UMNO mesti bersedia walaupun disebut kita tak tahu bila pilihan raya kerana kita bukan Perdana Menteri. Kan? Tapi dia kata tunggu macam seolah-olah tunggulah sesuatu berlaku. Jadi saya berdoa yang paling penting sekali UMNO stabil, Malaysia sejahtera. Itu yang paling penting. Seserah kepada terima kasih. Saudara Azizul, ini anything to say? Itulah, saya orang umur lingkungan 30-an ni, saya tengok sekarang politik memang berkecamuk. Bercempera, masalah tak menentu, pelabur lari. Memang rakyat memang sedang susah. Sempang peranang. Ya, sempang peranang. So, rakyat kali ni melihat akan bagi semula kepada UMNO dan BN sebab mereka ada tu kestabilan. Kestabilan tu parti lain tak ada. Jadi kestabilan ni yang menjadi kunci UMNO. InsyaAllah saya rasa pengundi-pengundi semua dah insaf. Tak boleh cuba-cuba lagi dah macam PRU14, tak berani lagi dah. Dia akan kembali balik kepada BN. Kalau tak silap letak songkok pun BN boleh menang. Saudara Syam? Saya punya kata tu, saya nak sentuh sikit pasal penyatuan ummah. Dan tadi Presiden pun ada sebut, dia kata ular lidi tak boleh telan ular sawa. Saya setuju. Sebab kalau kita nak satukan ummah, maka kita kena satukan parti besar. Dulu dah cantik UMNO dengan PAS. Dan kalau, that's why saya kata pada Bersatu, Pejuang dan Muda, parti-parti serpihan ini, kalau dia nak betul-betul serius untuk menyatukan ummah, mereka kena bubar parti dia. Masuk UMNO. Kalau dia tak nak masuk UMNO, tak apa, boleh masuk PAS. So, sebab itu, dengan itu kita boleh menyatu. Kalau dia nak pecah-pecah gacik-gacik lagi, suruh kita pula bubar, masuk dia tak jadi. Ahli kita tak akan masuk Bersatu, ahli kita akan bertempiaran. So orang Melayu akan lagi pecah, banyak parti-parti lain pula. So sebab itu saya ingin cakap pada mereka ini, so ahli-ahli Bersatu pun saya nak cakap, Muda Pejuang, saya kata bubarlah, kembali ke pangkal jalan. Kita terima boleh dengan masuk UMNO ataupun PAS. Dan kedua, saya nak address pada ahli-ahli UMNO. Saya rasa dalam sekarang ini, tahun ini adalah cabaran besar pada kita.
So pada ini kita kena fight habis-habisan tu. Masa tok nenek moyang kita 1946 dulu fight perjuangan dia melawan Malaysian Union. Tapi pada era ini perjuangan kita. Kalau ada masa dalam sejarah yang mana UMNO perlu dipertahankan, maka inilah masanya tu. Terima kasih. Okey, saudara, kita dah mendengar tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tiger, kepada saudara Azizul, saudara Syam Jalil yang banyak memberi pencerahan supaya saudara dapat menambah sedikit pengetahuan apa yang berlaku dalam perhimpunan hari ini, apa yang dinyatakan oleh perwakilan, apa matlamat perjuangan UMNO. Saya selalu mengatakan berkali-kali bahawa untung nasib bangsa Melayu ini hanyut ataupun timbul ataupun tenggelamnya bergantung kepada UMNO. Kita tak mau mendahului kerja Allah SWT, tetapi dari segi hukum alamnya, kerana UMNO telah pun memperlihatkan kemampuannya, kita membina, kita menuntut kemerdekaan melalui UMNO dan mengisi kemerdekaan melalui UMNO. Dan sepatutnya sebab agenda perjuangan ini masih belum berakhir lagi. Ingatlah bahawa UMNO itu rakyat, rakyat itu UMNO. Bersamalah kita santuni, bersamalah kita beri teguh di belakang kepimpinan UMNO yang sedia ada. Salam saudara, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ini untuk saya mengulas. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Dah saya duk push. 1.9